Usah Anda harapkan terima kasih dan sanjungan. Sebaliknya, berterima kasihlah dengan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Ungkapan itu yang dicetuskan oleh Jack Tyler, salah seorang yang dianggap legenda dalam bidang pengadilan bola sepak, menyimpulkan segala-galanya. Jauh daripada mengharapkan status selebriti maupun limpahan kekayaan, tugas sebagai pengadil lebih banyak menuntut iltizam dan pengorbanan. Tampaknya, mana mungkin perlawanan demi perlawanan diadili, mana mungkin dua pasukan beradu kekuatan diri, mana mungkin ada yang bergelar pasukan juara kesudahannya nanti. Di sebalik pelbagai arus pemodenan yang melanda bola sepak, dunia dan peraturan permainan yang bertukar ganti, ada sesuatu yang kekal hingga ke hari ini. Jati diri pengadil yang terus-terusan menuntut ramai di kalangan kawan dan lawan tunduk menghormati. Pada ketika kebanyakan bekas pemain memilih kerjayaan pengurusan atau jurulatih, bidang pengadilan seolah-olah tiada yang sudi. Hairannya, buat golongan ini, semurni-murni tugas dianggap mereka umpama tiada beban, batu digalas. Di sebalik semua itulah, darjat pengadil sebagai insan yang istimewa ini jelas terserlah. Jarang sekali dihemburkan pujian pada ketika ramai yang lebih terdorong melontarkan cacian. Sudah menjadi budaya pengadil untuk tidak berkecil hati. Malah, lebih buruk daripada itu, pernah seorang pengadil kita hampir-hampir menjadi mangsa tembakan di Timur Tengah. Di halaman sendiri pula, seorang lagi pernah menerima tumbukan ala Mike Tyson yang membuatnya hampir rebah. Adakah mereka ini bersama rakan-rakan yang lain berasa serik? Tidak sekali-kali. Baik berpanas atau berhujan, mereka akan kembali ke mana saja ditugaskan. Hari ini, tiada sebab untuk pengadil Malaysia berasa kerdil di tengah-tengah medan aksi, dan tiada juga alasan untuk mereka selama-lamanya bersikap merendah diri. Namun tidak bertepatan juga andainya pengiktirafan tidak dirakamkan khusus buat angkatan pengadil kita pada tahun-tahun silam. Golongan yang terlalu banyak berjasa dan masih ada yang kekal, sama ada di peringkat jawatan kuasa, menjadi juru arah maupun selaku pengawas perlawanan. Sesungguhnya, merekalah yang lebih dahulu bersusah payah merintis jalan ke arah menerapkan budaya dan tradisi pengadilan cemerlang untuk diwarisi dan diteladani kemudian hari. Di atas jasa dan sumbangan mereka jugalah, pengadil hari ini turut mensyukuri kebajikan dan kemudahan yang saban tahun dipertingkatkan. Kini, dari Azerbaijan hingga ke Mongolia, tidak pernah sunyi daripada dijejaki pengadil-pengadil Malaysia. Daripada kejohanan peringkat serantau hinggalah ke Piala Dunia, kesungguhan dan pengabdian pengadil kita turut mewarnai saingan. Saban bulan, ada saja tugasan baru yang harus dilaksanakan, sambil deretan pertandingan terus-terusan datang mengundang. Sepanjang bulan Februari ini sahaja, 4 pengadil kita diberi tanggungjawab di Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab Bersatu dan Macau. Bagaimana mungkin semua ini diperolehi? Jawapannya terletak kepada keberkesanan pengurusan Persatuan Pengadil Kebangsaan di bawah panji-panji Persatuan Bola Sepak Malaysia. Di samping itu, tahap penilaian yang ketat serta kesungguhan pengadil-pengadil kita sendiri memikul amanah sebaik mungkin menyerlahkan nilai sebenar mereka di mata ramai. Tahun 2000 yang menandakan bermulanya alah baru turut menghadirkan cabaran berbeza. Daripada pengubal dasar, pengurusan, jurulatih pemain hinggalah kepada pengadil, kesemuanya tidak dapat lari daripada mengalami anjakan paradigma.
Curahan wang ringgit, pengenalan mekanisme baru serta pelbagai pembaharuan yang diterapkan tidak akan lengkap tanpa pengadil turut sama-sama memberi sumbangan. Diharapkan mereka dapat bekerjasama meninggikan lagi kebolehan mereka, pengetahuan mereka, cara pengendalian mereka, penggunaan psikologi, bagaimana hendak mengawal permainan. Dan mereka bagi saya amat penting dan kita ucapkan selamat berjaya lah kepada Persatuan Pengadil Bola Sepak Malaysia. They are supposed to be a role model species in the country because I think they do some justice on the field, and I think they deserve due respect as a person, and because they go through a lot in the field, 90 minutes, and it's not easy to be in their shoes. I think they really need the due recognition, which I think they lack so far in this country. Pengadil bagi saya dia macam juri di atas padang kan, dan pemain-pemain kena menghormati apa juga keputusan yang dia buat kan. Dan tugas yang dia buat, apa juga keputusan yang dia buat kena dihormati kan. Kita tak boleh mempertikaikan pasal dia, kita sepatutnya pemain tu anggap dia macam hakim kan. Dia macam bapa kepada pemain ni lah. Tanggungjawab dia mereka penting. Kecanggihan peralatan moden tipu daya pemain untuk menguasai saingan dengan kamera televisyen merakamkan segala pergerakan di segenap ruang padang secara tidak langsung membawa dimensi berbeza kepada tugas pengadilan. Tiada kesempatan untuk ulang tayang disaksikan pada ketika seseorang pengadil harus membuat keputusan secara spontan. Namun, bagi pegawai perlawanan yang cekap, kuat berdisiplin dan melaksanakan tugas dengan penuh kepekaan, semua itu tidak harus dianggap halangan. Awal-awal lagi pengiktirafan antarabangsa sudah dirakamkan. Ujian Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terhadap penggunaan dua pengadil dalam suatu perlawanan bukan saja tidak mengecualikan Malaysia. Lebih daripada itu, kita cumalah antara tiga negara selain Brazil dan Itali yang diberi penghormatan menguji kaedah berkenaan. Sebagaimana yang dititahkan oleh Presiden FAM ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Shah, pengadil Malaysia memiliki martabat tinggi pada kacamata antarabangsa. Bukanlah rahsia bahawa tahap pengadilan yang cemerlang turut membawa kepada perjalanan perlawanan yang gemilang. Demikianlah juga tuntutannya buat pengadil untuk hari-hari yang mendatang. Alang-alang berdakwat biar sampai hitam dan alang-alang digolongkan antara yang terbaik, biarlah kita terus-terusan ditabik. Sambil tumpuan penuh diberikan kepada kumpulan pengadil elit, FAM juga tidak terpesong daripada matlamat jangka panjang. Pengujudan kelompok akar umbi yang lebih besar dalam antara yang teratas dalam senarai keutamaan. Dalam pendekatan terbaru yang diperkenalkan, kumpulan sasaran adalah di kalangan pelajar bagi peringkat usia 16 hingga 19 tahun. Satu program raksasa untuk melahirkan 3,150 pengadil di sekolah-sekolah di seluruh pelosok negara bakal menjadi realiti sedikit masa lagi. Biar apapun tanggapan awam, jauh daripada mengharapkan ganjaran maupun sanjungan, pengadil tidak akan berasa serik untuk menabur bakti. Mengatasi segala-galanya, kecintaan terhadap sukan ini sudah memadai dijadikan dorongan, sekalipun habuan yang diperolehi pada setiap perlawanan sekelumit cuma.